Dasar Industri Kreatif Negara atau lebih dikenali sebagai DIKN yang diwujudkan sejak tahun 2011 berperanan penting dalam memacu segala kegiatan kreatif secara produktif dan ekonomik melalui sinergi sektor awam dan swasta. Di samping mempunyai dana yang kukuh, industri ini dilihat mempunyai potensi besar untuk berkembang maju. Baik yang lama maupun yang baharu, DIKN memberikan keuntungan menerusi ekonomi kreatif dan implikasi kepada negara dari segi pendapatan dan imej. Filem hikayat Merong Mahawangsa yang ditayangkan di 27 buah negara, penghasilan beberapa buah siri animasi tempatan yang mendapat sambutan hangat di dalam maupun di luar negara. Peneraju syarikat Animonsta Studio Sdn Bhd yang menjadi pencetus kepada fenomena penghasilan animasi lokal membuktikan animasi Malaysia bukanlah bertaraf picisan. Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Bertempat di Cyberjaya Selangor, 4 orang anak muda berusaha membuktikan animasi Malaysia mampu berada di persada dunia. Ditubuhkan pada 15 September 2009, Animonsta Studios terus mengorak langkah untuk terlibat secara serius dalam menghasilkan kandungan kreatif tempatan yang mampu diterima oleh masyarakat pelbagai negara. Siri animasi Bobo Boy adalah anak sulungnya dalam arena animasi kreatif. Kau balik juga akhirnya, Bobo Boy. Dahlah, jom kita balik. Aku pun dah penat ni. Balik? Kau kena pergi sekolah lah. Hah? Pergi sekolah? Alah, penatlah tu. Esok je lah baru pergi. Mana boleh. Pelajaran tu kan penting. Tak boleh ponteng-ponteng. Penat tu Abah daftarkan kau kat sekolah. Tapi, baju sekolah pun tak ada tu. Atuk dah siapkan semua dah. Nah, pergi salin baju. Baik tu. Bobo Boy ni merupakan kisah Bobo Boy dan kawan-kawan dia. Dia perlu mempertahankan bumi daripada serangan makhluk asing sebab makhluk asing datang untuk menakluki bumi disebabkan dia nak dapatkan koko. So they have to work together lah untuk melawan makhluk asing. Inilah wajah-wajah pengasas siri animasi Bobo Boy. Muda, bertenaga, berani menongkak arus, mencipta fenomena Bobo Boy dan mempunyai banyak idea kreatif melayakkan mereka untuk dijadikan idola dalam kalangan generasi muda yang meminati industri kreatif khususnya bidang animasi dan multimedia. Ternyata, sektor kreatif turut menaikkan nama penggiat industri tersebut. Keempat-empat mereka adalah bekas pelajar Universiti Multimedia. Apa yang lebih menarik, mereka saling mengenali sejak di bangku universiti lagi kerana mereka berempat adalah pelajar jurusan perfilman dan animasi. Makan ubi rebus ni. Sedapnya apa? Apa ni? Ni lah ubi rebus. Sedap. Mereka juga adalah generasi pertama yang mengasaskan siri animasi Upin dan Ipin. Berbekalkan keyakinan, idea dan semangat ingin berusaha kuat dalam menghasilkan animasi yang digilai oleh kanak-kanak dan penonton dewasa membuatkan mereka nekat melawan arus dengan membuka syarikat animasi sendiri. Cabaran masa set up Animonsta Studios ni, masa awal-awal dulu, antaranya lah masalah kewangan lah.
Jadi masa awal dulu grant semua belum ada lagi. Jadi kita mula pinjam duit kepada family semua. Lepas tu di kalangan staff-staff yang kita hire pun kebanyakannya orang muda yang macam kita juga. Jadi kebanyakan diorang belum ada pengalaman lagi dan kita perlu latih diorang dengan pengalaman yang kita ada daripada syarikat yang dahulu untuk buat macam mana nak buat animasi dari peringkat awal sampailah siap satu season Boboiboy masa tu. Pengalaman mengangkat Upin dan Ipin ke layar televisyen dan pawagam banyak mematangkan Nizam dan rakan-rakan kreatif beliau dalam perjalanan produksi Boboiboy. Baik dari segi watak, perwatakan maupun jalan cerita, semuanya dibincangkan bersama sebelum sesuatu keputusan dibuat. Malah, mereka turut mendapat bantuan dan sokongan dari Pusat Kandungan Kreatif Multimedia Malaysia untuk merealisasikan Boboiboy. Sehingga hari ini, syarikat yang ditubuhkan oleh Nizam dan 3 orang lagi rakannya sudah pun mempunyai hampir 50 pekerja. Namun, peneraju Animonsta Studios tidak pernah menganggap mereka yang bekerja dalam penghasilan Boboiboy sebagai staf atau pekerja. Sebaliknya, mereka yang berkhidmat di syarikat ini adalah dianggap sebagai tim atau rakan sepejabat kerana mereka bertungkus lumus dalam menaikkan nama Boboiboy. Walaupun pekerja Animonsta Studios hanya berkhidmat selama 8 jam sehari, kualiti dan penghasilan animasi dikawal rapi agar produk akhir Boboiboy mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan jenama animasi antarabangsa. Hai. Hai Boboiboy. Hai. Oh, inilah Boboiboy yang orang sibuk cakap-cakap tu. Ha, Boboiboy, sila duduk di sebelah sana tu. Baik, cikgu. Okey, murid-murid. Keluarkan buku teks masing-masing dan buka muka surat 35. Memang terbaik dia ni. Aku sendiri pun tak tahu ke? Tak tahu tak apa? Biar aku terangkan. Sukaran kuih koci Mak Tima! Mak Tima! Sukaran kuih koci Mak Tima! Mak Tima! Larian laju! 1000 tenangan laju! Nah, Boboiboy. Boboiboy pernah mencapai 1.8 juta penonton iaitu jumlah penonton animasi yang tertinggi di Malaysia. Selepas berjayanya animasi tersebut, Animonsta Studios memberanikan diri dengan menghasilkan beberapa produk berasaskan jenama Boboiboy itu sendiri. Alat-alat tulis, buku berwarna, pewangi badan dan rambut, jus minuman, bekas minuman, permainan, sabun dan shampoo dengan jenama Boboiboy boleh didapati di pasaran. Usaha sebegini bukan saja mampu memberikan keuntungan berganda kepada Animonsta Studios, malah ia juga membantu dalam mengukuhkan nama dan jenama Boboiboy dalam kalangan masyarakat. Dengan penghasilan jenama sendiri, pastinya penonton tertanya-tanya apakah matlamat yang ingin disampaikan oleh peneraju Boboiboy kepada orang ramai. Kanak-kanak tempatan tak ada lagi masa tu. In fact, kalau kita kat Malaysia, apa yang kita kekurangan ialah watak superhero lah sebenarnya yang betul-betul heroik. Tetapi untuk sekarang ni kita buat untuk kanak-kanak, watak kanak-kanak yang lebih ke arah superhero supaya kanak-kanak Malaysia boleh relate, supaya diorang ada macam idola, so dia nak jadi macam Boboiboy. So kita banyak interruptkan benda-benda yang bagus walaupun dia action. Kita lebih fokus kepada friendship, kita lebih fokus kepada macam menentang kejahatan, tetapi bukan nak kalahkan kejahatan, kita nak dia jadi baik juga as well. Kini, Boboiboy mendapat pelbagai pengiktirafan dalam dan luar negara. Anugerah dan penghormatan ini bukanlah boleh dicapai dalam sekelip mata, tetapi ia memerlukan disiplin, komitmen yang tinggi dan minat yang mendalam terhadap sesuatu bidang.
Daripada animasi bersiri, Animonsta Studios terus melebarkan sayapnya apabila ia ingin tampil dengan filem 3 dimensi Bobo Boy. Siri animasi ini juga diterima baik di negara Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan Filipina. Seandainya sesetengah pihak memberi reaksi negatif terhadap aktiviti bermain permainan komputer, hal sebaliknya berlaku di Animonsta Studios. Sebaik sahaja waktu pejabat berakhir pukul 6 petang, kesemua staf dibenarkan bermain permainan komputer antara satu sama lain. Pemimpin utama syarikat ini berpendapat bermain permainan komputer dengan rakan sepejabat seharusnya dipandang sebagai satu aktiviti yang dapat memupuk semangat setiakawan dan budaya kreativiti dalam kalangan mereka. Sekiranya ada rezeki, warga Animonsta Studios juga pergi bercuti bersama keluarga tercinta. Budaya seperti ini menunjukkan bagi menghasilkan sesuatu produk yang berkualiti tinggi, perlunya keseimbangan hidup antara kerjaya, keluarga dan rakan-rakan. Bobo Boy, macam mana kau boleh pindah kat sini? Ya loh, mak bapak lu tak tahu kah? Tahu. Aku dah minta kebenaran diorang lah. Hei, diorang bagi kau pindah sini? Diorang bagi aku pindah untuk teman Tok Abah. Nah, siap. Special ais coklat Tok Abah. Sedap. Lagipun aku kena tolong Tok Abah jaga kedai ni. Tak cukup kalau Cobok je yang tolong. Untung Tok Abah dapat cucu macam kau ni. Sebab tuan tu nak tukar signboard ni. Ini dia, Tok Abah dan Bobo Boy Koko Jam. Believe that capability, bukan saya sendiri tetapi tim saya juga bersama dengan kawan-kawan saya yang lain. So, saya rasa macam kita ni boleh buat banyak cerita lain. Maknanya Upipin, even bawah-bawah kita believe that is a stepping stone of, kita believe that IP animation lepas ni mungkin jadi lebih besar lagi. Mungkin bukan setakat di rantau ni saja, malah di international market jadi besar. So kita always ada that belief, dan saya sangat percaya kalau kita nak maju ke depan, kita kena always berani untuk melangkah. Mereka mungkin terlalu muda untuk diangkat sebagai tokoh negara. Namun usaha mereka yang ingin mengenengahkan kreativiti tempatan di persada antarabangsa wajar dipuji. Rahsia ke arah kejayaan bukanlah terletak pada usia, tetapi apa yang lebih utama, usaha dan komitmen berterusan bagi merealisasikan impian yang menguntungkan negara dan masyarakat adalah ramuan asas dalam menjadi orang yang berjaya. Bobo Boy bukanlah milik mana-mana stesen televisyen, tetapi ia adalah milik anak Malaysia untuk tontonan masyarakat dunia.